Fayukshafa laka anil wahdaniyah. Bila mana kehendak kita lenyap dan kita hidup dengan kehendak Allah. Dia ada dua kehendak ni, satu aja sebenarnya. Allah yang bersifat dengan kehendak. Maka seluruh hidup ni kalau kita perhati, semua bergerak dengan kehendak Allah. Banyak kali dah kita ulang kan. Kita lahir kehendak siapa? Kehendak Allah. Lahir sebagai lelaki atau lahir sebagai perempuan, kehendak siapa? Kehendak Allah. Lahir kat mana? Kat Selangor. Kat Selangor pula di mana? Kadang-kadang lahir kat Perak, lahir kat Johor. Johor tu pula kat mana pula? Lahir kat Kelantan. Kadang-kadang dia orang Johor tapi lahir kat mana? Bukan kat US. Ada berapa ramai orang. Orang Selangor lahir kat mana? Kat London. Kehendaknya siapa? Jadi rupa-rupanya seluruh hidup ni, setiap kelipan mata dan denyutan jantungnya bergerak dengan kehendak Allah. Cuma Allah ni maha penyayang, maha pemurah, maka dia bagilah kita peluang untuk berkehendak. Tetapi itu pun tak terkeluar daripada batas-batas kehendak Allah. Kerana berapa banyak kehendak kita tak tertunai, kerana tak bertepatan dengan kehendak Allah. Kerana betul kehendak kita menentukan kita, semua kehendak kita tercapai. Tak. Jadi di sini apabila lenyap kehendak kita, bukan kata tak ada kehendak, tapi kehendak itu kerana mengikut kehendak Allah. Kan saya selalu duduk baca, tapi yang ini kalau bab cerita bab iradah ni, yang itulah yang bacaan dia. Tapi saya hafal yang tu je, tapi panjang. Tapi saya kadang-kadang janji nak photostat, nak bagi, nak baca sama-sama tak, tapi tak ingat. Nak buat macam mana? Yang saya baca tu, kun ma'allahi tarallaha ma'ak wa tarukil kulla wa hadhir tama'ak la ilaha illallah Allah Allah wassalam kun ma'allah, hiduplah kamu dengan Allah. Salah satu makna, apa makna hidup dengan Allah? Kun ma'a iradatillah, hidup dengan kehendak Allah. Tarallahi ma'ak, kamu akan lihat Allah akan bersama denganmu. Tapi wahadir tama'ak, tapi tolong hati-hati dengan apa yang kamu tamak, nafsumu. Jadi kalau kita masih lagi bergeluman dengan kehendak nafsu, Allah tak akan duduk dengan kita. Maksudnya tak akan bersama dengan kita, tak akan dekat dengan kita. Allah biarkan kita bergelumang dengan nafsu tu setakat mana nak. Akhir sekali hidup kita letih dan lesu. Okey ya. Jadi di sini dah. Jadi setelah kita lenyapkan nafsu kita mengikut kehendak Allah, fayukshafa laka anil wahdaniyah, maka seterusnya akan tersingkap bagimu akan wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Akan keesaan Allah. Allah singkap keesaan Allah. Apa maksudnya? Seluruh hidup ini kembali kepada Dia. Apa makna? Dia adalah Allah yang esa. Jadi asas kehidupan ni sebenarnya, faham tak asas kehidupan? Daripada hanya Dia. Kita ni, alam ni, seluruhnya ini daripada Dia. Siapa Dia? Tuhan yang esa. Daripada yang satu, kembali kepada yang satu. Siapa? Allah. Lepas tu kita ni duk apa ni? Duk tunggu apa? Duk tunggu kembali kepada Dia. Kerana apa? Kerana kita datang daripada Dia. Kepada siapa Dia? Allah. Allah, Tuhan yang esa. Jadi salah satu kaedah hidup ni ialah hidup dalam keesaan Allah. Konsep kehidupan. Salah satu kehidupan ni pula bukan setakat hidup dengan keesaan, bahkan terus tenggelam dalam keesaan itu, sehingga tidak nampak. Tenggelam kan? Baik, pernah tenggelam tak? Tak pernah? Cuba pergi ke kolam mana-mana, cuba buat tenggelam. Bila mana kita tenggelam, tunggu, jangan lemah lagi.
Bila mana kita tenggelam, apa yang nampak? Diri kita pun kita tak nampak. Dah tenggelam. Betul? Tadi nak duduk berenang, nampak bangunan ni kat kolam kan. Kalau kat sungai, nampak tebing ni, nampak pokok ni, nampak kawan-kawan duduk main sungai. Kalau kita tenggelam, kita pun kita tak nampak. Boleh ya? Apa maksud ni? Sekadar analogi, sekadar kiasan, tak ada masalah. Nak bagi tahunya bahawa bila mana kita tenggelam dalam lautan keesaan Allah, yang kita nampak dengan mata hati kita hanyalah Allah. Diri kita pun kita tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak kekayaan kalau kaya, tak nampak kebijakan kalau bijak, tak nampak keilmuan kalau berilmu. Kerana apa? Seluruh itu milik dan kepunyaan Allah. Kerana sekarang ni Allah bagi tu sikit je sebenarnya. Allah bagi pun 1% aja pun. Kaya yang di dunia 1% je. Kekuasaan yang ada kat dunia 1% aja pun. Akhirat 99%. Sebab tu akhirat nanti ramailah orang terkejut. Tengok rupa-rupanya yang paling kaya Sayyidina Bilal rupa-rupanya. Abu Jahal terkejut besar dia. Tapi cerita pasal Abu Jahal, kita contohnya lah, kita duk rasa kaya, tengok orang paling miskin kat negara kita ni, dia paling kaya. Sebab apa? Dia dengan Allah, Tuhan yang Maha Kaya. Tidak akan kaya kita kecuali dengan yang Maha Kaya. Tidak akan berilmu kita kecuali dengan yang Maha berilmu. Sebab tu wali-wali Allah, ilmu dia tak mampu ditandingi dan dicabar. Bahkan tidak mampu untuk kita nak belajar pun dengan dia. Kenapa? Kerana dia dengan Allah. Allah buka lautan ilmu. Okey ya?